Bukan peperangan yang besar yang belum yang kita lihat peperangan yang menumpahkan darah, tak. Peperangan ini adalah peperangan utusan Nabi untuk menyekat kafilah-kafilah dagangan Quraisy. Oleh kerana Quraisy ni, Mekah ni, Quraisy daripada Mekah bila dia nak berdagang ke Syam, ke utara, dia akan mesti melalui Madinah. Jadi bila Nabi dah kuasai Madinah, ada orang tak boleh lalu lah. Dia orang terpaksa lalu tempat yang lain, pesisir pantai yang jauh, memakan masa yang lama, penat dan sebagainya. Jadi itu adalah tujuan Nabi. Bila berlakunya peperangan kecil ni, antara peperangan Waddan, peperangan Buats, peperangan Qushairah, peperangan Badar Kubra, peperangan Badar Sughra yang pertama, bila sebenarnya tak berlaku peperangan pun, dan kafilah musyrikin ni pun dia orang ni bijak juga time tu. Mereka dah standby, mereka berjalan hati-hati, mereka tak beritahu bila mereka musafir, menyebabkan agak susah juga kaum muslimin nak menyerang, nak menahan. Jadi sepanjang peperangan kecil tu, Nabi SAW berjaya mengadakan hubungan diplomasi dengan bani-bani ataupun kaum-kaum yang lain yang berada di tempat tersebut lah. Jadi kalau jumpa di tempat ni, dia akan diplomasi, akan buat perjanjian. Kamu duduk di bawah naungan Islam, kami akan menerima kamu, kami akan tolong kamu. Kalau kami ada masalah, kamu tolong kami, hantarkan tentera kamu ke kami. Itu adalah beberapa perkara yang disebut Nabi. Sehinggalah Nabi SAW menghantar satu kafilah ataupun Sariyah. Sariyah ni adalah spy, tentera berjalan kaki ataupun spy. Nabi menghantar lebih kurang 9 orang para sahabat yang diketuai oleh Abdullah bin Jahash. Nabi panggil 9 orang ni, ketua Abdullah bin Jahash. Nabi kata, kamu pergi satu tempat, nama tempat tu Nakhla. Sini ada saya Nakhla, mungkin nama tempat tu pun. Pergi tempat-tempat Nakhla. Apabila dah 2 hari kamu berjalan, baru kamu buka surat ni. Surat ni Nabi dagang. Jadi Abdullah bin Jahash ni jalan 2 hari sampai tempat nama Nakhla. Lalu dia buka, rupanya Nabi mengarahkan Abdullah bin Jahash ini untuk pergi ke Mekah mengintip kaum Quraisy. Jadi dalam itu pun bermasalah juga. Kumpulan Abdullah bin Jahash, masalah apa? Masalah kuda tunggangan lari, menyebabkan pergerakan tu lambat lah. Ada beberapa unta lari, menyebabkan mereka tak boleh bergerak laju. Jadi Abdullah bin Jahash ini pun pergi mengintip kaum Quraisy yang berada di Mekah. Tujuan Nabi bagi surat itu supaya pergerakan mereka ni tak diketahui oleh Yahudi ataupun tak diketahui oleh Abdullah bin Salul yang berada di Mekah, di Madinah. Kalau tahu mesti akan dihantarnya spy ke Quraisy, ke Mekah ni untuk diberitahu bahawa Nabi dah hantar pasukan pengintip. Walau bagaimanapun, pasukan Abdullah bin Jahash ni pun kantoi juga di tangan orang Quraisy. Maka berlakulah peperangan kecil menyebabkan, tapi Abdullah bin Jahash dan sahabat-sahabat selamat dan mereka berjaya membunuh 2 orang daripada kalangan Quraisy. Akhirnya mereka kembali kepada Madinah. Jadi sahabat Allah Taala, setelah mana rancangan Nabi SAW ini untuk menyekat rombongan Badar, menyekat rombongan kafilah Quraisy Mekah ni gagal, maka satu ketika sahabat ada yang pergi, ada yang tak pergi. Jadi kerana mereka menyangka bila peperangan ni, bila Nabi nak berperang, satu Nabi kena pada asalnya Nabi kena beri arahan 2-3 hari. Kalau nak berlaku perang, Nabi akan beritahu 3 hari akan datang kita akan perang, maka siaplah baju besi kamu, siapkanlah kelengkapan kamu, kuda-kuda kamu, unta kamu, siapkanlah apa kan. Tapi yang dalam peperangan Badar ni, Nabi kata siapa nak keluar, siapa tak nak keluar berduduk Madinah. Itu yang keluar tu ada sahabat yang tak bawa pedang. Bila peperangan Badar ada yang guna pokok-pokok kurma, daun-daun pokok kurma. Kerana memang tak ada persiapan langsung. Sehingga kan yang keluar ketika itu adalah 313 orang. Orang Ansar ketika itu 240, yang lebihnya adalah orang Muhajirin. Bersama dengan Rasulullah SAW adalah 2 ekor kuda, 70 ekor unta. Pembawa panji Islam ketika itu adalah Mus'ab bin Umair. Jadi apabila Abu Sufyan ni tahu Nabi SAW ni nak halang dia, maka dia mengupah salah seorang penunggang kuda untuk beritahu kepada Abu Jahal di Mekah bahawa Nabi SAW nak menyekat rombongan kafilah dagangan dia daripada Syam. Maka penunggang kuda ni pun merucut ke Mekah, beritahu kepada Abu Jahal.
Akhirnya Abu Jahal pun memang dah lama anti-Islam, nak bunuh Nabi tak dapat, bahkan Nabi boleh bina negara, tak puas hati dengan Nabi SAW. Maka Abu Jahal pun menyeru kepada kaum dia untuk berkeluar berperang untuk memerangi Nabi SAW. Di antara yang tak nak keluar berperang ketika itu adalah Umayyah bin Khalaf. Siapa dia Umayyah bin Khalaf ni? Siapa dia? Umayyah bin Khalaf ni adalah tuan kepada Bilal bin Rabah. Jadi Umayyah bin Khalaf dia tak nak keluar sebab dia takut dibunuh oleh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az atau Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Mu'az. Kerana sebelum berlakunya peristiwa peperangan Badar ni, Sa'ad bin Mu'az daripada Madinah, dia pergi buat umrah di Mekah. Sebelum dia buat umrah, dia bertemu juga dengan Umayyah bin Khalaf. Dia menjadi tetamu kepada Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ni pun dah memberikan perlindungan kepada Sa'ad bin Mu'az. Bila Abu Jahal tahu Umayyah bin Khalaf ni berikan perlindungan kepada Sa'ad bin Mu'az, tak puas hati lah kan. Sebab nak masuk Mekah, nak masuk Madinah, tak boleh. Mungkin akan diserang. Tapi orang Madinah suka hati boleh buat umrah datang ke Mekah. Akhirnya berlakulah pergaduhan dan sebagainya. Dan Sa'ad bin Mu'az pun mengugut Umayyah bin Khalaf ni untuk dibunuh kalau berjumpa. Jadi Umayyah bin Khalaf ni tak nak keluar. Setelah dihina, biasa Abu Jahal ni dia paling jahat lah. Kalau ada orang jahat, dia lagi paling jahat. Setelah dihina, jadi tak puas pula dihina, dikutuk Umayyah bin Khalaf ni, dia ambil wanita ni bersyair, menyanyi dan sebagainya untuk membeli dan sebagainya. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ni rasa tercabar, keluar berperang. Jadi maka kalau kita lihat, ada juga perancangan-perancangan daripada syaitan. Syaitan dia menyerupai Surakah bin Malik. Dia menyerupai Surakah bin Malik. Dia datang berjumpa dengan Abu Jahal. Dia kata, Abu Jahal, kamu jangan takut, kaum aku ni tak akan memerangi kamu. Surakah bin Malik ni adalah ketua kumpulan daripada Bani Kinanah. Sebenarnya ada konflik di antara Bani Kinanah dengan Quraisy. Jadi Quraisy takut kalau mereka tengah berperang dengan Nabi Muhammad, Bani Kinanah ni akan serang mereka, akan bergabung dengan Nabi Muhammad menyerang mereka. Jadi syaitan ni datang dengan gambaran Surakah bin Malik. Dia kata, kamu jangan takut, aku dah berikan janjian, aku memberikan janji setia kepada kamu. Aku akan tolong kamu. Aku akan tolong kamu. Bersama perjanjian itu adalah Al-Haris. Al-Haris. 3 orang. Syaitan menyamar sebagai Surakah bin Malik, Abu Jahal dengan ada Al-Haris. Jadi ketika berperang, Surakah bin Malik ni melarikan diri. Tengah perang tengah kalut tu, Surakah bin Malik melarikan diri kerana Surakah bin Malik itu ada syaitan lah. Syaitan yang nama sebagai Surakah tu, dia melarikan diri sebab dia nampak barang malaikat turun daripada langit. Dia kata hari ini memang tak ada kemenangan langsung untuk kita. Bila dia lari saja, Al-Haris nampak dia lari, Al-Haris kejar dia. Dia meronta, dia terajang Al-Haris. Dia kata, aku nak berlari, nak cabut lah. Itu antara sifat-sifat syaitan lah. Mula-mula dia janji setia, akhirnya dia khianati janji dengan Abu Jahal. Jadi sahabat Allah Ta'ala, bilangan kaum musyrikin yang keluar menghadapi Rasulullah SAW adalah sebanyak 950 orang. Bersama dengan juga adalah membawa 100 ekor kuda dan 700 ekor unta. Jadi maknanya perbezaan yang jauh bilangan di antara kaum muslimin 313 dengan kaum musyrikin sebanyak 950 dengan kelengkapan yang cukup lengkap. Sedangkan orang Islam tak ada kelengkapan pun. Senjata pun tak asah. Pedang pun tak sebab asah, panah pun tak ada. Bahkan yang tak ada pedang pakai pelapar kurma. Itu antara keajaiban-keajaiban yang berlaku dalam Ramadan. Pada asalnya Rasulullah ni memang tak tahu akan berlaku perang Badar. Yang Rasulullah tahu nak menyekat rombongan dagangan kafilah Abu Sufyan. Jadi apabila tiba satu tempat yang bernama Ar-Rawha ni adalah berkurang 3 km barat daya daripada Madinah. Maka turunlah khabaran Allah SWT bahawa Allah meminta orang Islam untuk berperang. Lalu kata Nabi panggil pada orang Islam, kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kita 2 golongan. Pertama, untuk kita memerangi golongan kafilah Abu Sufyan. Yang kedua, untuk kita memerangi pasukan tentera daripada Quraisy Mekah. Maka di kalangan para sahabat rasa terkejut. Dia kata,
kenapa kamu tak beritahu kita keluar nak pergi perang? Kalau kita tahu nak pergi perang ni, kita dah asah senjata kita, kita dah buat persediaan yang cukup untuk menghadapi kaum Quraisy. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni menurunkan satu ayat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-7. Wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini in annaha lakum wa tawadduna anna ghaizati syauqati takunu lakum. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada dua angkatan untuk kamu hadapinya, untuk kamu sedangkan kamu bersuka sekali untuk berperang, untuk bukan berperang. Jadi Allah dah tahulah orang Islam ni kalau nak hadapi dua kumpulan antara kafilah Abu Sufyan dengan kafilah dengan golongan dengan musyrikin Mekah, maka orang Islam lebih suka nak berperang dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan berapa orang je kan? Nak hadapi dengan musyrikin Mekah 1,000. Jadi bila suasana pun dah tak makin menentu, bangunlah seorang Nabi, sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Miqdad bin Aswad, orang Muhajirin. Dia kata, wahai Rasulullah, lakukanlah dan perintahkanlah apa yang kamu perintahkan kepada kami. Sesungguhnya kami ni tak akan berkata sebagaimana orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi mereka, Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah kamu wahai Nabi Musa dengan Tuhan kamu untuk berperang, biar kami saja duduk sini. Tapi kami hari ini akan mengatakan izhab anta wa rabbuka faqatila fanahnu ma'akum. Pergilah kamu berperang bersama Tuhan kamu dan kami juga akan berperang bersama kamu. Dan sekiranya kalau kamu perintahkan kami untuk pergi ke Bir Al-Riman. Bir Al-Riman ni adalah satu tempat yang jauh yang berada di Yaman. Nescaya kami akan sampai ke Bir Al-Riman tanpa ada pantahan dan sebagainya. Jadi Rasulullah pun rasa suka. Orang Muhajirin dah berikan janji setia untuk berperang bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW berpandang dengan golongan Ansar dan Nabi tanya, apakah pendapat kamu wahai kaum Ansar? Maka kaum Ansar ni dah berjanji dengan Nabi untuk mempertahankan Nabi kalau Nabi berada di Madinah. Tapi bila Nabi dah luar Madinah ni, macam melanggar perjanjian antara Nabi dengan kaum Ansar. Maka kata Sa'ad bin Mu'az sebagai ketua kaum Aus bin Azraq ni, kaum Ansar ni, dia kata, kamu ni adakah kamu mau minta pandangan aku? Nabi kata ya. Maka kata Sa'ad bin Mu'az, sesungguhnya kami telah beriman kepada kamu dan kami telah membenarkan apa yang datang daripada kamu. Dan kami juga telah memberikan janji-janji kami ke atas kamu. Oleh itu buatlah sebagaimana yang telah kamu arahkan, telah diarahkan oleh Allah kepada kamu. Demi Allah, jika kamu memerintahkan kami untuk mengharungi lautan, nescaya kami akan mengharungi lautan tersebut. Dan kami sungguh gembira untuk menanti peperangan pada hari esok. Dan kami adalah orang-orang yang bersabar di dalam peperangan. Maka Nabi pun suka dengan dua janji yang telah diungkapkan oleh kalangan kaum Aus, di kalangan Ansar dan Muhajirin. Jadi maka apabila Nabi menghampiri satu kawasan yang bernama Badar, Nabi telah menghantar dua orang sahabat, iaitu Ali bin Abu Talib dengan Zubair bin Al-Awwam untuk mencari maklumat. Jadi Zubair Al-Awwam dengan Sayyidina Ali bin Abu Talib ni pun pergi keluar untuk mencari maklumat. Akhirnya mereka ni telah menangkap sekumpulan pemberi minuman kaum musyrikin Mekah. Jadi kumpulan ni, mereka ni adalah yang membawa air kepada kaum musyrikin Mekah. Jadi bila dah tangkap, bawa kepada Nabi. Sayyidina Ali kata, adakah kamu ni hamba kepada Abu Jahal? Tak, kami ni adalah pemberi minuman. Mereka tak mengaku mereka ni adalah hamba Abu Jahal. Maka Sayyidina Ali pukul. Bila dah kena pukul, baru nak mengaku. Dah kena pukul, baru nak mengaku. Kata, ya, kami ni adalah milik pada Abu Jahal. Maka kata Nabi SAW, berapakah orang yang bersama dengan Abu Jahal yang keluar pada hari ini? Kata mereka, kami tak tahu. Dia tak nak beritahu. Nabi tukar soalan. Mereka tu kalau makan, berapa ekor yang mereka sembelih satu hari? Kata orang,
Biasa kaum hamba ni kebanyakan kaum yang mungkin bodoh dan sebagainya kan. Dia tak tahu Nabi trik saja. Dia kata sehari diorang makan lebih kurang 9 ekor. Nabi kata mungkin ada 1000 orang. Nabi kata ini adalah kebijaksanaan Nabi SAW. Tanpa perasaan, tukar saja soalan dah kantoi. Kemudian kaum muslimin bila dapat maklumat, mereka pun mara satu tempat yang lain, dan mereka berbuat kemah di satu lembah tempat yang ada air. Nabi kata kita berhenti di sini, kita buat kemah kita di sini. Maka bangunlah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Ansari. Kata Al-Hubab bin Munzir Al-Ansari, dia kata, wahai Nabi, adakah ini wahyu daripada Allah Ta'ala ataupun sekadar strategi ataupun taktik peperangan? Nabi kata kita berhenti di sini adalah strategi dan taktik peperangan sahaja. Kata Al-Hubab bin Munzir, dia kata, aku cadangkan kepada kamu wahai Nabi, untuk kita berpindah ke satu lembah air yang berdekatan dengan kawasan air yang berdekatan dengan kaum musyrikin Mekah. Kita kuasai tempat tu, dan lembah-lembah air yang di belakang kita ni kita tutup, kita timbus. Kita biarkan yang depan saja, kita kuasai tu lembah air ataupun telaga air yang ada, dan kita buat kolam, kita tadah air kita. Jadi bila orang musyrikin ni pun tak ada air, dia tak boleh berperang lah. Kata Nabi, benar, kamu ni benar. Maka Nabi pun mengikut cadangan Al-Hubab bin Munzir. Sebelum tu Allah SWT telah menurunkan tentera-tentera ni, tentera ada hujan. Malam tu sebelum mereka pindah, Allah dah turunkan hujan yang selebat-lebatnya kepada kumpulan kaum musyrikin Mekah. Dia bahkan bila hujan lebat, tempat kaum musyrikin Mekah tu jadi lecak dan becak, susah nak bergerak dan sebagainya lah. Manakala tempat kaum muslimin yang asalnya tempat kering, Allah turunkan hujan, tempat dia di tanah yang mampat. Kalau lari tu lajulah. Kalau tanah becak, kalau kita Mesir pun becak pun rasa tak selesa lah. Tak nak keluar rumah. Apalagi orang tengah perang, macam mana nak punya senapang, nak baca kuda macam mana. Jadi itu adalah kehebatan ataupun kuasa Allah SWT yang telah diturunkan kepada kaum muslimin, supaya kaum muslimin ini menang pada masa yang akan datang. Jadi Nabi pun dah kuasai telaga depan tu. Jadi kaum musyrikin baru sedar rupanya mereka ni dah dalam keadaan yang nyawa ikan. Air tak ada. Air orang Islam dah kuasai. Telaga yang lain semua telah ditimbus. Kalau air yang ada di tempat Islam saja. Maka salah seorang daripada orang musyrikin ni, dia yang bernama Al-Aswad bin Abu Aswad Al-Makhzumi ni, dia keluar daripada saf tentera musyrikin. Dia kata, demi Allah, dia kata, aku akan dapatkan air yang berada di dalam kaum muslim itu dengan aku cari sekalipun, dan aku akan musnahkan mereka. Maka dia pun keluar barisan kaum musyrikin. Dia pergi depan kepada tempat kemah orang Islam. Dia nak minum air. Lepas minum air, dia nak musnahkan telaga tu. Akhirnya sebelum sampai ke telaga tu, bapa saudara Nabi Hamzah ni dah halang dahulu. Hanya berlawan yang ada dua tu. Akhirnya Sayyidina Hamzah ni pun memotong betis Al-Aswad bin Aswad Al-Mazumi ni. Aswad Al-Mazumi ni, Aswad Mazumi ni dia tak puati. Dia maksudnya tak mengalah. Dia merangkak dengan kanan kaki yang terpotong tu. Dia merangkak. Dia merangkak sampai ke telaga air tu. Nak minum juga. Sebab dia dah janji nak minum air juga dalam keadaan apa sekalipun. Jadi Sayyidina Hamzah ni datang, terus penggal kepala dia. Dan perkara ini menjadi membangkitkan semangat kepada orang Islam. Jadi peperangan pun dimulai dengan orang musyrikin menghantar 3 orang panglima dia untuk berperang dengan 3 orang Islam di kalangan orang Islam lah. 3 lawan 3. Orang musyrikin dihantar Utbah bin Rabi'ah, adik dia Syaibah bin Rabi'ah dengan anak dia iaitu Al-Walid. Jadi orang Ansar pun ke hadapan 3 orang. Maka orang musyrik kata, kami tak nak kamu. Kami nak
daripada kaum keluarga kami untuk melawan dengan kami, kaum Quraisy lah, Muhajirin, dia kata. Maka Nabi SAW menghantar Sayyidina Ali bin Abu Talib, Nabi SAW menghantar Ubaidah bin Al-Haris dan menghantar Sayyidina Hamzah. Jadi bila berlawan, Sayyidina Hamzah ni berjaya, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali ni berjaya mengalahkan musuh masing-masing. Manakala Sayyidina Ubaidah pula saling sengit lah, lawan sengit, masing-masing ada cedera dan luka sebagainya. Akhirnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah ni membantu Sayyidina Ubaidah ni mengalahkan musuh dia. Dan Sayyidina Ubaidah ni pun dah cedera. Maka dibawa kepada Nabi SAW. Nabi lunjurkan kaki, menunjukkan kaki ke hadapan, dan pipi Sayyidina Ubaidah ni dibaringkan di atas paha Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, kalaulah Abu Talib masih hidup, sepatutnya kita lebih berhak mengungkap, kami akan mempertahankan Nabi Muhammad SAW walaupun dengan darah kami. Maksudnya kamulah lebih berhak ungkapkan kata itu, bukannya Abu Talib lah, maksudnya kata Nabi SAW. Jadi selepas tamat peperangan 1 lawan 1, maka Nabi pun memeriksa saf kaum muslimin. Maka Nabi turun daripada bukit dengan membawa di tangan Nabi ni satu batang rantai pokok, memeriksa lurus saf kaum muslimin. Maka Nabi SAW ni pun tiba di satu tempat ni, satu orang ni nama dia As-Sawad. Sawad ni dia keluar, barisan dia tak lulus, saf dia tak lulus, keluar ke harapan. Lepas tu Nabi ambil ranting, cucuk perut dia, masuk dalam, luruskan saf. Maka kata As-Sawad, wahai Nabi Allah, bukankah kamu ni membawa kebenaran? Nabi kata, ya, sesungguhnya kamu telah menyakiti aku. Kamu telah menyakiti aku. Lepas tu kata Nabi SAW, lakukanlah apa yang telah aku lakukan kepada kamu. Ambil ranting ni, kamu cucuk perut aku balik. Maka kata As-Sawad, kalau gitu aku mau minta permintaan, kamu angkat baju kamu, angkat pakaian kamu, angkat pakaian. Maka bila dia angkat pakaian Nabi SAW, Nabi angkat pakaian dia, maka Abu As-Sawad ni cium perut Nabi SAW dan dia letak pipi dia ni kepada perut Nabi SAW. Maka kata Nabi, wahai As-Sawad, apa kau buat ni? Apa kau buat? Dia kata, hari ni adalah hari terakhir aku. Aku tak nak biarkan kulit aku ni tidak bersentuh dengan kamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Itu antara peristiwa yang berlaku pada tentera kaum muslimin.